Pengertian filantropi. Filantropi diambil daripada dua suku kata bahasa Yunani. Yang pertama, philos yang bermaksud sayang ataupun cinta, dan yang kedua adalah anthropos yang berbawa maksud manusia. Dan apabila digabung kedua-dua ni membawa maksud sayang atau cinta kepada manusia. Yang kedua, filantropi ini boleh disamaertikan sebagai kedermawanan. Sementara, orang yang terlibat dalam amalan filantropi atau orang yang suka berbuat baik dengan membantu orang lain dipanggil dermawan. Seterusnya kita sambung dengan sejarah pentadbiran ekonomi di Andalus. Sejarah pentadbiran ekonomi di Andalus terbahagi kepada dua, sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, Andalus diperintah oleh kerajaan Rom dan Visigot, manakala selepas kedatangan Islam, Andalus telah diperintah oleh kerajaan Bani Umayyah. Ketika zaman pemerintahan kerajaan Rom, Andalusia telah berkembang menjadi sebuah negara yang banyak menyumbang pendapatan kepada ekonomi kerajaan Rom. Orang Rom telah banyak berusaha untuk memajukan berbagai bidang di Andalusia, antaranya pertanian, perdagangan dan perindustrian. Walau bagaimanapun, kejayaan ekonomi Andalusia di bawah pemerintahan Rom mula goyah apabila berlaku peralihan sistem pemerintahan beraja kepada sistem pemerintahan republik. Hal ini telah menyebabkan kemunduran dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam bidang pertanian. Bahkan, mereka juga telah memperkenalkan sistem latifundia yang menindaskan rakyat dan juga petani. Akibatnya, ramai yang lari dan meninggalkan tanah pertanian dan ianya memberi impak terhadap kejatuhan ekonomi. Ketika zaman pemerintahan kerajaan Visigot di Andalusia pula, pemerintah gagal memberi apa-apa kesan positif di Andalus. Mereka sewenang-wenangnya memeras keinginan rakyat demi kepentingan mereka. Bahkan keadaan ini telah menyebabkan kerajaan Andalusia terbahagi kepada beberapa kumpulan sosial yang membentuk kepada dua kelas, iaitu kelas atasan dan kelas bawahan. Pemerintah Visigot lebih menumpukan kepada sistem politik berbanding dengan sistem ekonomi. Oleh itu, mereka tidak mengambil peduli mengenai keadaan ekonomi. Bahkan, mereka juga telah melayan masyarakat Yahudi dengan layanan yang buruk. Golongan Yahudi juga telah mendapat layanan yang tidak adil dari segi agama dan ekonomi. Ini kerana agama Yahudi telah dianggap musuh kepada agama mereka. Maka, orang-orang Yahudi telah mendapat layanan yang tidak adil. Antaranya, orang Yahudi telah diharamkan untuk berkahwin dengan orang yang beragama Kristian. Penindasan terhadap masyarakat Andalusia telah berakhir setelah kedatangan Islam dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad dengan tujuan membebaskan mereka pada tahun 92 Hijrah bersamaan dengan 711 Masihi. Pemerintahan Bani Umayyah telah menjadikan Andalusia sebuah negara yang termaju di Eropah, walaupun dari masa ke semasa banyak berlaku gangguan politik. Oleh itu, bagi memastikan kekuasaan Islam bertapak kukuh di Andalusia, pemerintah Islam perlu membuktikan pemerintahan mereka lebih baik dan adil berbanding pemerintahan kerajaan sebelumnya. Pemerintahan Bani Umayyah telah memajukan semula kegiatan pertanian. Bahkan, pelbagai inisiatif telah dijalankan untuk memastikan ekonomi Andalusia berada pada tahap yang tinggi. Mereka telah memperkenalkan pelbagai teknik baru untuk meningkatkan hasil tanaman dengan melaksanakan sistem perairan yang baru, teknik penanaman, kalender pertanian dan sebagainya. Oleh itu, kedatangan Islam di Andalusia telah berjaya mengubah lanskap ekonomi Andalusia daripada keadaan yang kurang memberangsangkan kepada satu tahap yang boleh membanggakan dan memberi banyak kesan positif kepada rakyat. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan bahawa pada zaman sebelumnya berlaku perkembangan dalam bidang ekonomi. Namun, perkembangan tersebut tidaklah seransak perkembangan yang berlaku selepas kedatangan Islam. Baiklah, kita teruskan kepada perkembangan dan aplikasi filantropi di Andalusia.
Filantropi di Andalusia bermula sejak daripada pemerintahan Abdul Rahman Al-Dakhil, iaitu seorang pemimpin Bani Umayyah yang berjaya melepaskan diri daripada ditangkap oleh penguasa Bani Abbasiyah ketika kejatuhan dinasti Umayyah di Damsyik. Beliau merupakan seorang pemimpin yang adil. Semasa zaman pemerintahan beliau telah berjaya mewujudkan satu masyarakat yang dinamik dan harmonis di Andalusia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga berlainan agama. Seterusnya, filantropi ini berkembang sejak daripada zaman pemerintahan Amir ke-8 iaitu Abdul Rahman III ataupun Abdul Rahman An-Nasir. Ketika zaman pemerintahan Abdul Rahman III iaitu Abdul Rahman An-Nasir, beliau telah berjaya mengukuhkan sistem ketenteraan bagi menjamin keselamatan rakyat mereka dan para musafir yang datang singgah di Andalusia. Mereka ini dapat bermusafir daripada satu daerah ke satu daerah yang lain tanpa ada rasa takut kepada sebarang ancaman mahupun penganiayaan. Seterusnya, di samping mengukuhkan sistem ketenteraan, beliau juga turut membantu menaik taraf dan memulihkan ekonomi rakyatnya. Kejayaan beliau dalam menguruskan ekonomi Andalusia telah membawa kepada kejayaan ataupun kemajuan industri baik daripada segi perindustrian, perdagangan dan juga perdagangan. Perkembangan filantropi di Andalusia banyak memberi kesan kepada tamadun Islam di Andalusia, terutamanya dari segi ekonomi dan sosial masyarakat. Sektor-sektor yang membawa kepada perkembangan ekonomi di Andalusia ialah sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor perlombongan. Perkembangan dalam sektor pertanian, perlombongan dan perindustrian telah menyumbang kepada kepesatan sektor perdagangan Andalusia yang membawa kepada kewujudan unit mata wang yang digunakan sebagai bahan transaksi jual beli dan muamalah masyarakat. Menurut Azroni 1913, jumlah pendapatan negara telah meningkat daripada 800,000 dinar pada zaman pemerintahan Abdul Ar-Rahman kepada 13 juta dinar pada zaman pemerintahan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Seterusnya, kesan filantropi terhadap sosial yang tertumpu kepada pendidikan. Kejayaan Cordova sebagai pusat kegiatan ilmu menjadi bukti kesan filantropi terhadap pendidikan di Andalusia. Sebagai contoh, perpustakaan. Melalui suatu kajian, terdapat 400,000 jilid buku telah ditempatkan di 70 buah perpustakaan di Cordova. Pada masa itu, setiap ilmuwan memiliki perpustakaan sendiri secara peribadi yang menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh sarjana Islam. Selain itu, banyak penyelidikan telah dilakukan pada zaman Andalusia disebabkan oleh dorongan pemerintah itu sendiri. Jadi, hasil-hasil penyelidikan yang diperolehi oleh para ilmuwan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Aktiviti ini akhirnya menjadikan Andalusia, khususnya Cordova, mencapai tahap tamadun yang sangat unggul kerana telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada kebangkitan semula dunia Eropah. Melalui kegiatan penyelidikan, Andalusia telah berjaya melahirkan Abbas Ibn Finas, iaitu seorang pakar dalam bidang kimia. Kesimpulannya, filantropi secara dasarnya adalah konsep yang berkait rapat dengan elemen kebaikan, kasih sayang, belas kasihan, murah hati dan cinta kepada manusia ataupun lebih mudah dikenali sebagai kedermawanan. Tamadun Islam di Andalusia telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman seiring dengan kemajuan tamadun manusia. Oleh itu, perkembangan filantropi di Andalusia banyak memberi kesan kepada tamadun Islam di Andalusia seperti kesan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Sekiranya pendekatan filantropi dilaksanakan secara berterusan, terancang dan bersepadu, ia mampu memberi impak besar bukan sahaja dalam aspek menyantuni masyarakat yang memerlukan, tapi juga memberi impak kepada perkembangan kepada sesebuah negara itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.